boleh edit guna apa nama dia, apps, apa sahaja apps yang kamu ada. Alright? Okay. So hari ni kita pergi pada bab 1. Bab 1, kerajaan alam Melayu. Ni masa cikgu photoshoot, cikgu tak pakai apa namanya, tak pakai spek. Kan? Pakai contact lens kan. Mentang-mentang nak photoshoot kan, kita pakai contact lens. Tapi sebenarnya cikgu memang pakai spek. Hai Intan Riani. Yang sempat cikgu baca nama lah, ramai yang hai kat bawah tu. Right? So kita pergi pada bab 1. Jangan membuang masa lagi. Alright. Basically sebabkan cikgu bermula dengan bab 1, jadi cikgu nak ceritakanlah sedikit berkenaan dengan sejarah tingkatan 2 ni, Muhammad Izzihar. Ya, hai. Alright, saya rasa semua dah tahu, okay, berkenaan dengan apa yang kamu akan belajar sebab kebanyakannya pun form 2 kan, semua form 2 kat dalam ni. Alright. Jadi untuk sejarah tingkatan 2 ni, alright, apa yang kamu akan belajar adalah berkenaan bagaimana permulaan alam Melayu, okay? Permulaan kesultanan, tapi kita bermula dengan alam Melayu di tanah Melayu ni. Kemudian barulah kamu akan pergi sebenarnya untuk setiap negeri. Setiap negeri dia punya kerajaan bagaimana, dia punya kesultanan bagaimana, pemerintahan dan sebagainya. Alright. Kemudian kita akan belajar berkenaan dengan Melaka tu. Biasalah Melaka, start dengan Melaka, lepas tu kerajaan-kerajaan yang orang kata apa, yang berkaitan, okay, selepas Melaka, mula-mula kerajaan Melayu Melaka kan, sebelum tu ada dah kerajaan-kerajaan tempatan yang lain, okay, tetapi dengan adanya Kesultanan Melayu Melaka ni, alright, dia menjadi satu kesultanan yang amat-amat popular lah di tanah Melayu. Alright, kemudian kamu akan belajar berkenaan dengan, dia sebenarnya untuk tingkatan 2 ni memang berkisarkan tentang tanah Melayu, okey, bagaimana kewujudan kerajaan, kesultanan dan sebagainya. Alright. Okey. So, untuk bab 1 dia very basic, okey, very basic, okey, berkenaan dengan kerajaan alam Melayu. Saya banyak kali bagi tahu dengan kamu, kerajaan alam Melayu ni, alam Melayu, konteks alam Melayu itu sendiri sebenarnya bukanlah fokus dia kepada tanah Melayu sahaja. Kan? Alright. Kerajaan alam Melayu, siapa yang tahu? Sebab dalam ni kebanyakannya form 2 kan. Alam Melayu daripada mana? Manakah kawasan yang dikatakan alam Melayu? Tenggara benua Asia, okey. Asia Tenggara, kepulauan-kepulauan Melayu. Ya, Asia Tenggara. Tanah Melayu, Brunei, Kepulauan Borneo, meliputi Papua Nugini, Australia. Okey, betul, Southeast Asian. Ya, betul, pentas Sunda semua tu kan. Betul, basically alam Melayu ni adalah, bolehlah kita katakan ataupun bolehlah kita kategorikan sebagai kawasannya di Asia Tenggara. Betul. Kawasannya Asia Tenggara. Alright. Tapi untuk to be specific, kita akan tengok kejap lagi lah. Alright. So, kerajaan alam Melayu kita akan lihat kawasan and then kerajaan-kerajaan yang, kawasan, mula kita tengok dari aspek kawasan, kemudian kita tengok dari aspek persamaan. Ni dia saya nak kamu highlight kan. Alright. Persamaan untuk kerajaan alam Melayu. Saya ada highlighter dekat sini. Saya nak guna warna pink kot. Kita akan tengok daripada 3 kategori. Alright, dari segi geografi. Alright, dari segi geografinya. Okay. Kemudian, alright, dari segi bahasa yang kedua. Dan dari segi budaya. Siapa guna PDF tu boleh double click dia untuk kamu highlightkan. So, ini 3 poin penting. Persamaan. Persamaan kerajaan alam Melayu. Alright, that's why kita selalu dengar, okay, hubungan antara kepulauan Melayu ataupun hubungan antara kerajaan-kerajaan negara-negara lah yang ada dekat Asia Tenggara ni. Kita ni boleh dikatakan serupa je lebih kurang, betul tak? Afrika Atiza. Kalau macam kita tengok orang Indonesia, alright, warga negara Indonesia dengan warga negara Malaysia, rupa mereka tak banyak beza. Dan boleh kita katakan kadang-kadang tak ada beza pun. Alright? Kalau kamu tengok daripada jauh kan, daripada muka sahaja, penampilan dan sebagainya, tanpa orang tu bercakap lah. Kalau kita bercakap mungkin dia ada slang. Kita boleh tahulah dia orang mana kan. Tapi tanpa bercakap, bila kita tengok rupa sahaja, mungkin kita
Kita kata dia tu orang Melayu, betul tak? Lepas tu kalau kita tengok Filipino, Filipino ataupun Sabahan. Bolehkah kamu beza antara Filipino dengan Sabahan? Ataupun orang Cina yang ada dekat orang berbangsa Cina yang ada dekat Malaysia ni. Susah kan? Ataupun dengan orang Vietnam. Ini orang kamu tengok muka dia. Kalau dia tak berpakaian tak berpakaian pula, astagfirullahalazim. Kalau dia tidak berpakaian tradisional, maksudnya dia menggunakan pakaian biasa macam kita dan sebagainya. Kita tengok dia, kita tahu, oh, ni orang Cina Malaysia kot kan, betul tak? Kita tak akan dapat beza. Bukan sahaja dari aspek tiga ini, sebenarnya dari luaran pun kita susah nak beza. Saya orang Sabah, Aisyah kata dia orang Sabah. Aisyah mesti macam Chinese look macam tu kan. Orang Sabah kebanyakannya lah, kecuali yang macam ada mix ke apa ke kan. Right. So 3 persamaan dari segi geografi, bahasa dan juga budaya. Alright. Kemudian kita akan lihat kerajaan-kerajaan yang masyhur. Masyhur ni yang glamour lah. Iaitu ada Kerajaan Funan Champa Sriwijaya, Angkor Majapahit Kedah Tua dan juga Gangga Negara. Saya rasa semua dah tahu. Alright, cuma kita recap sahaja hari ini. Alright. Seterusnya, kita pergi kepada konsep alam Melayu itu sendirilah, di mana dari segi geografi. Dari segi geografi. Alam Melayu tu dikatakan, tengok sini, merangkumi gugusan kepulauan dan tanah besar di bahagian tenggara benua Asia. Nampak? Ni dia. Tenggara benua Asia. Nota saya warna-warni dah. Saya nak orang kata apa, emphasize dekat kamu. Ni dia. Gugusan kepulauan Melayu dan tanah besar di bahagian tenggara benua Asia. So Asia Tenggara lah. Betul lah apa yang kamu cakap semua tu. Dikenali pelbagai istilah Kepulauan Melayu ataupun dunia Melayu. Dia ada beberapa istilah. Ada yang kata Kepulauan Melayu, ada yang kata dunia Melayu. Kalau kamu tak boleh highlight, kamu gariskan sahaja. Saya tukar sikit warna merah, tebal sangat ni. Alright. Istilah dia Kepulauan Melayu, alright, Kepulauan Melayu. Ataupun dunia Melayu. Alamak, awak sebelah ni beria pula dia mengetuknya. Dunia Melayu atau Kepulauan Melayu. Alright, seterusnya konsep alam Melayu dilihat dari sudut geografi ni saya dah cakap dah tadi. Alright. Ni dia pendapat berkenaan dengan alam Melayu lah daripada pakar-pakar sejarah. Daripada pakar-pakar sejarah kita, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Nick. Dia kata alam Melayu adalah kawasan dari Madagaskar. Nampak ni? Kawasan dari Madagaskar. Alright. Ke tanah Melayu. Kena hafal ke lokasi ni semua? Alright. Sebenarnya untuk pendapat pakar-pakar sejarah kita ni kan. Alright. Memang tak ada choice lah, alright. Kamu memang kena ingat apa pendapat Profesor Emeritus Datuk Dr. Nick. Apa pula pendapat Profesor Emeritus Pendeta Ismail Hussein. Memang macam tu. Tapi, alright, kalau dia keluar dalam soalan subjektif contohnya, bahagian B ataupun bahagian C. Alright, so dia kata apakah berikan pendapat ataupun pendapat pakar sejarah berkenaan dengan alam Melayu, kerajaan alam Melayu dari segi geografi. So kalau kita lihat dekat sini kan, kamu boleh bagi beberapa pendapat profesor ataupun kita punya pakar sejarah ni lah. Tapi, alright, secara keseluruhannya mengatakan bahawa alright, yang kita pakai, bukan kita pakai, semua kita pakai sebenarnya adalah daripada sekejap ya. Adalah daripada mana dia? Ni profesor, tak perasan saya. Dr. Ding Chu Ming. Dia baru meninggal dunia. Alright. Datuk dia Datuk ke Tan Sri minta maaf saya pun lupa. Dunia Melayu merupakan sebuah kawasan yang luas meliputi Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura,
Selatan Thai dan juga Filipina. Nampak ni? So basically dia kata dunia Melayu merupakan sebuah kawasan yang luas meliputi daripada Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand, alright, dan Filipina. Okay, sebab apa? Ini berpandukan dia punya kajian lah. Alright, lagi satu kajian yang famous, okay. Thailand tu tanah bebas ke? Maksud tanah bebas tu apa? Apa maksud kamu tanah bebas? Lagi satu yang popular adalah daripada Alfred Russell ya. Alfred Russell, sarjana barat, dia kata Kepulauan Melayu meliputi tanah Melayu hingga tanah Serim dan Kepulauan Nicobar. Tanah yang tidak dijajah. Oh ya, betul-betul. Thailand adalah satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah. So kalau kita tengok baru-baru ni ataupun sebelum ni kamu kata, cikgu, tapi Thailand ada sambut lah hari kebangsaan dia. Ya, mereka sambut hari kebangsaan, National Day, kewujudan negara Thailand itu sendiri. Sebab dulu diorang terbahagi kepada 2 ataupun 3 maharaja kan, Selatan Thai lain macam tu. Tapi hari kebangsaan Thailand itu dia bermaksud orang kata gabungan lah, penyatuan semua kawasan yang kita tengok negara Thailand hari ini. Tapi Thailand memang tidak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa asing. Right. Selingan pula yang itu. Alright. So saya balik pada pendapat ataupun istilah pendapat-pendapat daripada sejarawan kita yang popular yang saya highlightkan inilah. Alright, yang ni yang popular. Okay, basically ada 5 ni kamu kena baca jugalah, kena baca juga. Alright, Profesor Dr. Ding Chu Ming, alright, Alfred Russell, okay. Dia kata dari kepulauan tanah Melayu hingga tanah Serim dan Kepulauan Nicobar, alright, Filipina, dan Kepulauan Solomon hingga Papua New Guinea. Kalau kamu nak tengok lokasi-lokasi yang sejarawan ini cakap kan, kamu boleh tengok dari buku teks. Ini dia buku teks. Okay, buku teks digital. Kamu ada buku teks yang digital ataupun yang fizikal punya. Okay, kamu boleh buka. So kalau kita tengok dekat sini, ni dia. Okay, ni kawasan dia lah, Selatan Myanmar. Ni adalah bagi pendapat Datuk Pendeta Ismail Hussein. Okay, yang ini pula pendapat Alfred Russell. Okay, mana tadi? Ni dia. So ada yang tanya, cikgu, kat mana Kepulauan Nicobar, Kepulauan Solomon? Ini dia. Ini dia kawasan dia. Maksudnya di utara sini. Ini ada tanah Serim. Okay, so kawasan dia lebih kurang kat sini lah. Ni dia. Okay, nampak tu? Dia besar. Alright, ini berdasarkan kajian mereka lah, alright. So ni dia. Dia ada buku yang dikeluarkan oleh Alfred Russell, tulisan dia, sumber Alfred Russell Wallace, The Annotated Malay Archipelago, Kepulauan Melayu, yang diterbitkan pada tahun 2009 lah. 2009 ni hasil daripada pengumpulan semualah dia punya manuskrip yang ditinggalkan. Alright. Ini Dr. Ding Chu Ming, yang ni semua dah tahu kan. Senang je, dia kata daripada Malaysia, Indonesia, Brunei. Kalau kita tengok orang Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan Thai dan juga orang Filipina memang lebih kurang sama warna kulit. Ada yang mungkin tone dia lebih gelap sikit, ada yang mungkin cerah sikit, ada yang mungkin middle tone kan. So lebih kurang sama. Alright. Itu pendapat sejarawan. Okay. Itu dari segi geografi. So yang ini sebenarnya adalah dari segi geografi. Saya nak kamu tulis. Alright. Dari segi geografi. Iaitu basically Asia Tenggara. Tulis. Betul dia je besar-besar. Basically adalah Asia Tenggara itulah dikatakan bahawa Asia Tenggara ini boleh dikatakan alam Melayu dekat situ. Alright. Okay, seterusnya. Ini pula adalah dari segi bahasa. Saya tak tahu kenapa nota kamu pun mungkin akan hilang. Mungkin hilang kat sini. Alright.
sebab saya check atas ni dah okey. So saya ingat okey betul lah kan. Rupanya dekat bawah ni ada yang hilang. Tak apa, hilang ni bagus juga. Sebab apa? Bila dia hilang, kita kena tulis. Kan. Alright, so dari segi bahasa, tulis dekat situ. So saya tulis dekat sini. Alright. Okey. Bahasa. So ini adalah dari segi bahasa. Nampak tu? Okey. So dari segi bahasa, apa dia persamaan? Ini yang kedua lah. Kenapa kecil sangat ni? Alright, ini yang kedua. Persamaan dari segi bahasa. Sekejap ya. Alright. Saya save dulu. Okey. Ni kejap ni. Kenapa dia tak boleh hilang? Okay, dia jadi biru pula. Alright, tak apalah. Dari segi bahasa, kalau kita tengok dekat sini, bahasa kita lebih kurang sama. Bahasa serumpun mempunyai perkaitan dengan bahasa etnik pribumi. Boleh dikenali melalui kata-kata tertentu. So, bukanlah semua bahasa ni sama. Alright. Tapi dia ada beberapa perkataan. Perkataan yang sama. Soalan bab 1 ni dia boleh pelbagai. Tak semestinya objektif sahaja, subjektif pun boleh. Contoh soalan subjektif nanti saya bagi tahu dekat kamu. Alright. So bahasa Melayu digunakan di alam Melayu. Dia dia bahasa Melayu ni, kalau kamu tengok ya dekat dalam buku teks ini, dia ada mengatakan bahawa bahasa ini dikatakan serumpun. Nampak ni, bahasa serumpun di alam Melayu mempunyai perkaitan. Dia kata bahasa Melayu tergolong dalam bahasa Austronesia dan antara 200 bahasa yang dipertuturkan. So ada 200 bahasa yang dipertuturkan dekat kawasan alam Melayu. Termasuklah bahasa Melayu. Apa maksud serumpun? Siapa boleh bagi tahu dekat kawan kita apa maksud serumpun? Sama. Hampir sama. Ya, betul. Dia bukanlah sama, dia lebih kurang ataupun hampir sama. Ada lebih kurang tu maksud dia apa? Ada yang lebih, ada yang kurang. Macam tu. Betul tak? So, orang cakap lebih kurang. Lebih kurang berapa? Lebih kurang. Kenapa lebih kurang? Okay. Alright. So dia lebih kurang sama. That's why kita kata serumpun. Serumpun ini, bukanlah sahaja sama, tetapi dari segi geografi juga berdekatan. Alright, berdekatan. Contoh macam Malaysia, Indonesia, selalu orang kata kita kan serumpun, macam tu kan. Sebab apa? Sebab kita ni berjiran dengan Indonesia. Betul tak? Kita berjiran dengan Indonesia, ada yang orang kata apa, terpisah dengan lautan, ada yang memang bersambung, contohnya macam Borneo. Alright, Kepulauan Borneo bersambung kan antara Indonesia dengan Malaysia. So, serumpun ini maksudnya sama dari pelbagai aspek, bukan satu, bukan sahaja bahasa, bukan sahaja budaya, malahan dari segi geografinya juga, dari segi fizikalnya pun hampir sama. Untuk pengetahuan kamu, kalau ikut susur galur saya yang sebenar, sebelah bapa saya adalah berasal daripada Jawa, tanah Jawa. Memang betul-betul dekat Jawa, dekat Kepulauan Jawa tu lah. Kan ada ramai, saya rasa memang ramai orang Jawa, especially sesiapa yang berasal daripada Johor. Betul tak? Selangor. Especially dua ni lah, Johor dan Selangor ni memang ramai orang berketurunan Jawa lah, Bugis lah. Kan? Orang Johor memang ramai dengan Selangor. Memang ramai. Kalau Selangor ni dia dekat area Kelang, Banting, memang ramai orang Jawa, orang Minang, ramai. Minang ramai berpindah ke Negeri Sembilan. Alright, itu dari segi bahasa. So antara perkataannya kamu boleh lihat ataupun rujuk buku teks kamu, nampak ni. So ini adalah bahasa Malaysia, bahasa Melayu, bahasa Jawa. Ini bahasa Melayu Brunei, ini bahasa Melayu Malaysia. Ini Tagalog.
Okey, ini Melanau, okey, Sibu, Sarawak orang Melanau dan juga orang Kadazan Dusun. Tengok walaupun etnik-etnik ni berlainan tapi ada beberapa perkataan yang sama. Sebenarnya antara bahasa Melayu dengan bahasa Jawa Indonesia dengan bahasa Melayu Brunei, okey, memang sama. Lebih kurang 70%. 70% tu sama. That's why kalau orang tengok cerita Indonesia kan video klip lah macam anak saya kan dulu-dulu masa diorang kecil-kecil diorang suka sangat tengok cerita kartun Indonesia tak silap saya dekat dalam YouTube sampai bercakap pun slang sana. Kalau dekat luar pergi mall ke kan dia cakap dengan saya ibu. Kadang-kadang bunda. Saya macam lepas tu orang pandang, agaknya orang ingat oh dia ni orang Indonesia kot. Saya macam geram je kan. Betul tak? Adik-adik kamu ada yang macam tu tak? Dia ikut. Capek ni. Dia kata capeknya. Apa capek-capek? Marah. Kan? Capek lah apalah kan. Sebab apa? Macam mana diorang boleh faham? Sebab okay, bahasa kita lebih kurang sama. Kan? Sikit-sikit dong. Banget. Kanggen, apa benda lagi. Macam-macam lah. Kan bahasa-bahasa yang diorang guna. Itu semua bahasa Melayu, bahasa Jawa, Indonesia. Keren ke karen? Karen tu elektrik kan. Macam-macam. Keren, okay. So, yang bahasa Melayu Brunei. So, yang tiga ni memang 60 hingga ke 70% sama. Betul, cewek lah, cowok lah kan. Anak saya dulu cakap macam tu. Tapi bila dia dah membesar sekarang dah darjah 4, dah darjah 5 mungkin dah lain dah dia punya cerita yang dia tengok. Dia more to games kan. Tengok YouTube pun dah game-game dan sebagainya dah hilang dah. Slang Indonesia dia dah hilang. Okay. Alright. Lepas tu Tagalog, Melanau, dia ada beberapa. So kalau kamu tengok dekat sini, ini adalah contoh apa yang sama. Alright. Back to nota saya. Ini adalah persamaan dari segi budaya. Sama juga tajuk hilang. Alright, so saya nak kamu tulis dekat sini. Okay. Okay. Budaya. Saya buat dia warna, tukar warna sikit. Warna apa yang bagi nampak sikit? Ni hitam boleh nampak tak? Yes, dari segi budaya. Okay. Putih. Bolehlah. Saya rasa saya dah ni. Tapi tak apalah. Kita tulis. So ini dari segi budaya. So apa dia persamaan dari segi budaya? Kalau dari segi budaya ni saya rasa tak perlu nak terangkan dengan mendalam lah. Kamu semua tahu. So daripada segi struktur sosial. Kenapa sama? Alright. Sebab kita ada kaitan. Dari segi kerajaan. Tanah Melayu iaitu dekat negara kita sendiri Tanah Melayu, satu masa dahulu kita panggil Tanah Melayu, dengan kerajaan yang ada di Tanah Jawa ataupun Tanah Sumatera ini sama asal usul dia. Alright, dari segi struktur sosial, dari segi kepercayaan dan adat. Okay, kepercayaan adat pun lebih kurang sama. Ada yang mempercayai animisma, ada yang mempercayai, ada yang dah ada agama. Agama pun sama lebih kurang yang dibawa oleh penjajah, yang dibawa oleh agama yang dibawa oleh kita panggil pedagang-pedagang yang datang. Alright. Okay, dari segi kesenian, seni yang sama contohnya. Alright, kalau kamu tengok dalam buku teks ini, okay, ni ada berbagai contoh lah. Nampak ni. Persembahan wayang kulit. Alright. Wayang kulit di Kelantan dengan Pulau Jawa. Siapa kat sini orang Kelantan? Husband saya orang Kelantan. Dia tengoklah apa nama dia. Adalah saya tengok dekat YouTube kan. Ada satu channel YouTube ni, YouTuber ni. Dia buat wayang kulit. Budu kan. Sebab saya orang budu. Okay. Wayang kulit. So dia sukalah tengok sebab dia kata apa kecil-kecil dulu sebab husband saya umur 40 lebih kan. So dia masa zaman dia kecil-kecil dulu masih ramai lagi dekat kampung dia orang tua yang aktif buat aktiviti wayang kulit dan sebagainya. So dia buatlah sekarang ni, dia tengok dekat YouTube ada YouTuber yang
orang kata munculkan balik benda-benda tu. So dekat YouTube, kalau kamu tengok perbezaan wayang kulit patung dia tu, watak dia tu ataupun karakter dia tu sedikit sahaja antara wayang kulit di Kelantan dengan Pulau Jawa. Mungkin dari segi nama karakter. Contoh diorang dah guna slang Kelantan. Contohnya apa ya? Karakter tu saya lupa pula. Contohlah Pok Mat. Orang Kelantan panggil Pak Wok. Pak Wok ya. Pak Wok mungkin. Pak Wok ataupun Pok Mat. Dia panggil Pok Mat. Dekat Pulau Jawa mungkin bagi karakter nama lain. Macam tu. Tapi dia punya bentuk karakter wayang kulit dia sama. So itu yang kita katakan dari segi kesenian. Alright. Lepas tu banyak lagi. Contohnya macam kalau adat kan, adat kita boleh tengok dari segi perkahwinan. Perkahwinan. Kalau kamu tengok daripada luaran, hiasan dia tu memanglah agak berbeza sedikit ya, orang Jawa, Melayu, Islam, okey, dengan orang Melayu, Islam di Malaysia ni memang kalau dari segi luaran kita boleh nampak kan dari pattern batik dan sebagainya. Tetapi apa yang mereka lakukan, contohnya akad nikah confirm lah sebab agama Islam kan. Bersanding, cara dia bersanding tu macam mana, apa orang kata apa, upacara yang dijalankan masa bersanding tu lebih kurang sama saja. Orang datang, jumpa pengantin, salam kaut, betul tak? Tahu tak salam kaut tu apa? Kawan-kawan datang bagi hadiah, ambil gambar dekat pelamin. Lepas tu renjis-renjis, dipilis, kan? Lagu tu. Renjis-renjis, direnjis-renjis pengantin tu pakai bunga pula, air mawar, dapat makanan free. Kan lebih kurang sama. So nak kahwin diorang buat gotong royong juga adalah adat ataupun boleh kita kata apa nama dia, aktiviti sosial yang sama dilakukan di seluruh kepulauan alam Melayu. Gotong royong. Sebenarnya sama saja. Alright, seterusnya dari segi persuratan, okey. Bahasa dan tulisan kita dah tengok dah tadi, dari segi bahasa ada beberapa yang sama kan. Persuratan ini maksudnya hasil daripada persuratan, contoh manuskrip yang ditinggalkan, ataupun manuskrip yang diadaptasi pun lebih kurang sama. Penulisan persuratan penulisan lah penulisan daripada orang yang berbeza tetapi genre yang sama ataupun genre yang sama. Maksudnya dia berkisarkan tentang dewa satu masa dahulu, kemudian dewa daripada mana? Daripada dewa yang berpandukan agama Hindu contohnya. Dekat Indonesia ada, dekat Malaysia pun ada. Dewa apa? Dewa Rama contohnya. Alright. Kemudian bertukar pula cerita berkenaan dengan penulisan berkenaan dengan perang, okey, ataupun penulisan berkenaan dengan sahabat-sahabat Nabi. Penulisan itu ada dalam bahasa Jawa dan juga ada dalam bahasa Melayu. Bahasa Jawa di Indonesia, bahasa Melayu di Malaysia. Ada di tanah Melayu, ada. Sebab apa? Sebab dia datang daripada tempat yang sama. Ditranslatekan dengan menggunakan bahasa yang sama. Iaitu berasal daripada Sanskrit. Alright, seterusnya. Kita tengok 1.2 berkenaan dengan kewujudan kerajaan di alam Melayu. Tapi sebelum tu, untuk 1.1 saya nak rapkan terus. Okey, apa yang kamu perlu tahu konsep alam Melayu ini, kita tengok dari 3 perkara. Alright, dari 3 sisi penting lah, iaitu yang pertama, saya nak tukar warna dia sekejap. Iaitu dari segi geografi, di mana istilah-istilah itu kita lihat ada pendapat-pendapat daripada pakar-pakar sejarah, alright, yang mengatakan bahawa Kepulauan Alam Melayu ataupun boleh kita kata Asia Tenggara adalah alam Melayu. Itu yang pertama. Okey, yang pertama dari segi geografi. Alright, yang kedua pula adalah dari segi bahasa. Okey.
Nombor 2, dari segi bahasa. So kamu tengoklah ada beberapa perkataan yang sama. Kalau kita tengok bahasa Melayu Malaysia, bahasa Jawa Indonesia dengan bahasa Melayu Brunei, boleh dikatakan 60 hingga 70% mempunyai persamaan. Alright. Kemudian yang ketiga adalah dari segi budaya. Kalau dari segi budaya, alright, kalau contohlah dalam exam dia tanya kan, konsep alam Melayu ataupun macam mana soalan, nanti sekejap saya nak fikir. TP4 punya soalan ataupun TP5. Okay, terangkan konsep alam Melayu yang kamu pelajari. Berkenaan dengan konsep alam Melayu. So bila dia kata macam tu, yang kamu pelajari ataupun terangkan konsep alam Melayu dari segi budaya. Dia bagi spesifik budaya. So kamu bolehlah terus kaitkan tentang berkenaan dengan adat, okey, aktiviti sosial, adat dan kepercayaan, kemudian aktiviti sosial ataupun struktur sosial. Okey, lagi kalau kita tengok dari segi budaya, dari segi budaya ni tadi, yes, berkenaan dengan persuratan, berkenaan dengan kesenian. So kamu boleh ceritakan adat dan kepercayaan. Contoh, kamu bagi tentang kepercayaan animisme. Dari segi agama, agama yang datang, okey. Agama yang datang adalah lebih kurang sama untuk alam Melayu, iaitu agama mula-mula sekali Hindu, Buddha, alright, kemudian Islam dan Kristian. So 4 agama ni yang datang. Jadi setiap kepulauan Melayu ni, okey, dia mempunyai agama yang lebih kurang, cuma yang berbezanya bilangan penganut, bilangan penganut. Contoh Indonesia, Malaysia, Brunei, agama Islam yang paling ramai, kan? Kalau macam Thailand ataupun selatan Thailand, okey, agama Islam dengan agama Buddha lebih kurang sama. Sama banyaklah penganut dia. Alright. So dia berbeza dari segi penganutnya berapa ramai. Filipina agama Buddha. Alright. Tapi kalau selatan Filipina, bagian yang Mindanao semua tu agama Islam. Paling ramai. Nampak tu. Alright, so dia lebih kurang sama. So itu adalah dari segi budaya. So kalau soalan tu spesifik mengatakan konsep alam Melayu dari segi budaya, banyak benda yang kamu boleh cakap. Alright, sebab soalan berkenaan dengan konsep alam Melayu dari segi budaya ni memang amat famous. Untuk bab 1 ni memang ni lah soalan yang famous dari segi budaya. So kamu kaitkan dengan kesenian. Alright, kesenian contoh apa yang saya bagi tahu tadi. Berkenaan dengan wayang kulit. Okay. Ada banyak soalan, kejap saya nak baca satu-satu. Mana? Kenapa semua pakar sejarah mengemukakan kawasan alam Melayu yang berbeza? Okay, kenapa semua tokoh okay. Lagi satu, Miss, Filipin dulu ada kesultanan yang beragama Islam. Ya, betul. Okay. Alright. Soalan yang pertama tadi, kenapa semua tokoh mengumpulkan kawasan alam Melayu yang berbeza? Alright, kalau kamu tengok balik dengan teliti, dia sebenarnya tak banyak beza pun. Kawasan alam Melayu tak banyak beza pun. Alright, kalau kita tengok yang ni, Datuk Pendeta Ismail Hussein dekat sini juga. Nampak ni? Cuma besar sikit lah kawasan dia. Kecil sikit lah kawasan dia. Yang besar sikit, alright, kejap ya. Yang besar sekali saya rasa adalah Alfred rasa bukan. Ada lagi satu yang tokoh yang atas ni. Yang ini. Kalau kita tengok Datuk Dr. Nick, dia kata hingga ke Madagaskar. Kenapa dia kata sampai ke Madagaskar? I like to move it. We like to move it. Tuan tengok cerita tu. Madagaskar. Alright. Bukti dia memang ada jelas, okay, sampai di Afrika Selatan. Alright. Yang dinamakan kawasan itu kat sini, kat ujung ni nama dia Cape Town. Cape Town Tanjung Harapan. Alright, dekat sini ujung sekali ni Tanjung Harapan. Di mana
tempat tu, alright, ada sekumpulan etnik Melayu tinggal dekat kawasan ini, dekat Madagaskar, alright. Cuma, alright, sekarang ni kalau kita tengok Melayu dia dah dia dah tak cakap bahasa Melayu lah. Cuma dari segi fizikal dia masih lagi kita boleh nampak dari segi luaran, walaupun diorang dah mix dengan African, yang memang orang asal Afrika, alright, walaupun diorang dah mix tapi masih ada lagi. Masih ada lagi keturunan di sana orang Melayu. That's why bila kita tengok soalan, berbalik pada soalan kawan kita tadi, dia tanya kenapa pendapat berbeza-beza. Pendapat pakar sejarah ini adalah berdasarkan kajian yang mereka buat. Okay, so kalau mereka mengkaji takat ni, so dia akan mendapatkan kesimpulan takat ni je lah. Faham tak? Dia perbesarkan lagi kajian dia. Dia dapati bahawa ada etnik Melayu tinggal di sini. Alright. Bila ditanya mereka kata okey dia punya keturunan melalui kajian dia tu datang ke Kepulauan Madagaskar ini sebelum ataupun mungkin awal abad yang pertama. Contoh, alright. Kemudian dia sampai ke New Zealand pula, ada orang Melayu dekat situ. Alright, bila dikaji keturunan orang Melayu di sana sebelum ataupun abad pertama lagi dah ada. Alright, maksudnya mereka adalah menetap di situ. Okay. Apakah kemungkinan mereka ada dekat sana? Alright, kita jangan lupa tanah Melayu. Okay, orang Melayu gemar berlayar. Dan juga kita jangan lupa berkenaan dengan pentas Sunda yang boleh menghubungkan kawasan-kawasan daratan. Sebab dia menjadi darat kan sebelum kenaikan paras air laut berlaku. Kita belajar tingkatan 1 dulu, betul tak? Right. So that's why lah itu soalan yang kawan kamu tanya yang pertama. Yang kedua tadi, apa tadi dia kata? Filipina ada kesultanan yang beragama Islam. Betul. Okay. Itu pun adalah awal abad ke-7 tak salah saya kemunculan Kesultanan Sulu. Sulu. So mana-mana kerajaan yang bermula dengan kesultanan ataupun yang menggunakan gelaran sultan, alright, bermaksud kerajaan itu memeluk agama Islam lah. Maksudnya dia punya agama Islam. Sebab hanya agama Islam sahaja raja dia menggunakan gelaran sultan. Sultan itu sebenarnya daripada bahasa Arab. Macam mana eja dalam tulisan Jawi sultan? Sin waw. Lagi apa? Sin waw lam. Sampai tu je, sul je. Ta alif nun. Bukan ta, to. Sin waw lam to alif nun. Sultan. Ya, ada yang tulis sebagai tulisan Jawi Akmal. Terima kasih. So sultan ini adalah gelaran ketua. Syaitan tu lain tu. Sultan ini adalah gelaran ketua atau ketua kerajaan lah, daripada yang bermaksud pemimpin tertinggi ataupun ketua kerajaan pun boleh lah untuk sesebuah negara. Alright, seterusnya kita pergi kepada ni nota ni, nota saya. Kewujudan kerajaan di alam Melayu. So kita tengok ada 7 kerajaan the most popular di alam Melayu. So ini yang most popular tau. Okay. Kerajaan-kerajaan tempatan, contohnya kerajaan Sabak. Alright. Lagi banyak kerajaan-kerajaan lain yang mungkin kamu tahu. Okay, tapi kamu kata kenapa tak ada dekat dalam sejarah ni? Kerajaan Pasai, Sabak, kerajaan apa lagi tu? Langkasuka. Alright. So apa nama dia? Kenapa tak masuk? Sebab apa tak masuk? Sebab ini yang amat popular lah. Maksudnya antara yang ramai-ramai tu inilah yang popular. Okay, dan ini adalah kerajaan yang kita dari segi sejarah, kamu tahu kan sejarah ni apa-apa sahaja perlu dibuktikan, betul tak? Dari segi sejarah kita ada bukti kewujudan kerajaan tersebut. Bukti yang spesifik, okey? Untuk kerajaan yang lain, bukti dia ada. Tapi tahun kewujudan mungkin tak ada.
Mungkin masih lagi belum ditemui, mungkin masih lagi dalam kajian, macam tu, faham? Alright? Okay, so kerajaan yang pertama, ni yang masyhur saja, yang popular lah. Citu kat mana? Kan? Untuk kerajaan, untuk KSSM, saya rasa Citu tak ada kat sini, dikeluarkan. Itu KBSM. Kan? So yang pertama kita tengok kalau tengok dari segi turutan ni salah ni. Kita tengok dari segi turutan. Saya memang selalu suka ikut kronologi. Kronologi yang pertama, saya saja je letak nombor yang salah dekat situ. Alright. Kronologi ikut yang pertama adalah kerajaan Funan. Jadi saya nak kamu betulkan daripada nombor 5 ni tukar nombor 1. Tulis. Kita tukar warna merah. Alright. Mana merah lah, warna oren. Dia tulis 1 dekat situ. And then saya bagi nombor 1, nampak besar. Kerajaan Funan. Okey. Kenapa? Sebab dari segi kewujudan, ia wujud pada abad yang pertama. Nampak ni? Pusat kerajaan ialah Vyadapura. Betul kan? Saya rasa sebab daripada words to PDF, mungkin converter tu ada masalah. Saya tak sure. Lari-lari sikit tulisan. Tapi tak apa, boleh nampak kan? Okey. Pusat kerajaan dia adalah Vyadapura. Ini daripada notes department lah. Nanti saya lihat balik. Alright, tapi boleh kan? Vyadapura ni pusat kerajaan. Kerajaan ni dekat mana? Dekat lembah sungai Mekong. Lembah sungai Mekong. Funan terletak di lembah sungai. Kenapa Funan terletak di lembah sungai? Alright. Jawapannya bukan sahaja Funan terletak di lembah sungai. Okey. Semua kerajaan, boleh dikatakan 95% kerajaan di dunia, not only alam Melayu, di dunia ini wujud di kawasan lembah sungai ataupun tepi laut. Apa lagi? Ialah kawasan-kawasan tu. Kenapa? Siapa boleh jawab? Ni soalan kebat ni. Mengapakah kerajaan awal alam Melayu wujud di kawasan lembah sungai? Ada yang kata sumber air, perdagangan, perikanan, sumber makanan. Apa yang kamu laluan kapal dagang, makanan, pelabuhan, pengangkutan, lajunya. Sumber protein, laluan perhubungan, perdagangan. Alright, dah. Betul, apa yang kamu cakap tu semua betul. Tetapi sebelum kamu ada macam pelabuhan apa benda semua itulah, paling penting adalah makanan. Boleh ke manusia ni hidup tanpa makanan? Kamu ingat balik kamu punya tingkatan satu zaman, bermula dengan zaman prasejarah. Zaman prasejarah, cepat. Zaman prasejarah. Bermula dari zaman apa? Mula-mula sekali. Paleolitik. Betul. Lepas tu? Mesolitik. Wah, ingat yang gini. Bagus-bagus. Ramai ingat, kan? Yes, Neolitik. Kemudian? Logam. Pandai semua. Ingat lagi. Syabas, beta. Kan? Alright. So, bila zaman, start daripada zaman Paleolitik, Mesolitik, dua ni sama kan? Dua ni lebih kurang sama lah aktiviti dia apa semua. Alright. Neolitik dengan logam ni pun lebih kurang sama. So, bermula zaman Neolitik. Mereka sudah tidak berpindah randah. Kenapa mereka tidak berpindah randah? Ataupun kenapa mereka berpindah randah? Alasan dia. Kenapa mereka tidak hidup menetap? Kerana mereka mencari makanan. Pandai Afrika. Kan? Tak ada sumber yang mencukupi. Daniel, terima kasih. Alisha, terima kasih. Mendapatkan makanan. Ya. Sebab makanan itu penting. Mereka berpindah randah nak mencari makanan. Bila sampai ke satu tempat, kawasan hutan yang banyak sumber, yang ada buah-buahan, yang ada sayur-sayuran contoh yang memang tumbuh dengan sendirinya lah, especially buah-buahan, dan juga banyak binatang kat situ. Sayur-sayuran masa tu tak penting lah, kan? Alright.
Just saya kampung macam tu. So bila dah mereka duduk dekat situ dalam contoh 5 bulan ataupun 6 bulan, mereka dah keliling tu dah cari, dah tak ada dah makanan. So mereka makin jauh, setiap hari pergi makin jauh. Bila dia balik dekat gua dia balik dekat keluarga dia cakap, ayah kena pindah, kita kena pindah. Contoh, dia ketua keluarga. Kita kena pindah, dah tak ada makanan dekat sekitar. Okay, besok kita pindah. So mereka pindah jauh sikit. That's why mereka berpindah randah. But once mereka sudah pandai bercucuk tanam, okay, mereka tidak lagi berpindah randah. Dan kawasan yang mereka bercucuk tanam itu adalah kawasan lembah sungai. So jawapan kenapa lembah sungai adalah disebabkan tanah di lembah sungai itu apa dia? Subur. Selain daripada tu kamu bolehlah dapat tambah yang lain-lain. Kalau dia tanya kenapakah kewujudan kerajaan alam Melayu sekitar lembah sungai. So first kali, alright, kamu boleh kata alright, berkenaan dengan tanah di lembah sungai adalah subur sesuai untuk bercucuk tanam. Okey, selain daripada tu sumber bekalan air bersih. And then kamu boleh tambah apa lagi? Jalan perhubungan. Okey, adalah jalan perhubungan utama. Ini adalah 3 poin yang amat penting. So bagus soalan kawan kita tadi kan. So kita tulis dekat sini. Mana nak tulis? Soalan dekat sinilah. Kita tulis, senang. Sebab apa? Sebab ini pun adalah soalan exam juga. Soalan bahagian subjektif. Okey. Kawan kamu tanya tadi, kerajaan kenapa okey. Kenapa kerajaan alam Melayu muncul di lembah sungai? Kan? Dia tanya macam ni. So jawapan dia saya buat 2. Okey. Jawapan dia, okey, saya buat point sahaja. Okey. Buat point sahaja. Alamak, mana perginya? Saya letak bawah sikit. Okey. Jawapan dia saya buat point sahaja. Yang pertama, okey. Saya nak guna tulis warna lain pula. Okey, jawapan kita buat warna biru. Okey, warna biru. Bukan itu, warna biru tulisan. Alright. Okey, iaitu yang poin yang pertama, kamu kaitkan berkenaan dengan tanah subur. Okey. Yang kedua adalah berkenaan dengan apa nama ini? Sumber air bersih, ataupun kamu boleh katalah makanan, protein lah, sumber protein. Okey, iaitu ikan tadi kan. Alright. And then yang ketiga adalah jalan perhubungan. So kamu elaborate, kamu terangkan. Ni dia jawapan. Alright. Kenapa kerajaan alam Melayu muncul di lembah sungai? Kerana tanah subur sesuai untuk bercucuk tanam. Sejak zaman Neolitik, kamu ceritalah. Zaman Neolitik lagi manusia sudah tidak berpindah randah kerana mereka sudah pandai bercucuk tanam. Okey, mereka bercucuk tanam di kawasan lembah sungai kerana mempunyai tanah yang subur. Okey, selain daripada itu lembah sungai juga adalah sebagai sumber air bersih untuk minuman. Sumber air bersih orang tahulah untuk minum kan. Alright, dan juga sumber protein seperti ikan dan sebagainya. Okey. And then kamu bagi tahu lagi, lembah sungai juga adalah menjadi jalan perhubungan yang terpenting satu masa dahulu untuk seseorang berpindah ataupun berhubung antara satu tempat ke satu tempat yang lain. Dia nak pergi daripada contoh daripada kampung A ke kampung B. Kampung tu memang ada dekat lembah sungai je. Kenapa ada kampung tu dekat lembah sungai? Sebab senang orang nak pergi kampung dia. Dan senang, dan kawasan lembah sungai ni macam yang kita kata tadi lah, tanah subur, sumber protein dan sebagainya. That's why orang duduk dekat situ. Dah tidak berpindah randah. Faham? Alright. Itu yang pertama, kerajaan Funan. Yang kedua adalah kerajaan Campak. Cikgu nak habiskan ni. Kerajaan yang terkenal inilah 1.2 ni. Alright, ini yang kedua. Kerajaan Campak, lokasi selatan tengah Vietnam. Okey.
wujud pada abad yang kedua, pusat kerajaan dia Indrapura. Kenapa? Semua kerajaan alam Melayu tak muncul pada masa yang sama. Alright. Sebenarnya macam saya cakap dengan kamu tadilah. Sebelum kerajaan ini yang besar-besar ni tadi ada, dia dah ada dah kerajaan yang lain. Cuma kerajaan itu kecil-kecilan. Faham tak? Setiap kawasan ini dia dah ada dah ketua dia. Dan certain kawasan dia dah ada ketua. Tetapi dia orang kata apa? Ketuanya bukan raja. Jadi pada abad yang kedua, kerajaan Champa diwujudkan hasil daripada beberapa kawasan yang dicantumkan. Hasil daripada gabungan ataupun seorang raja ni tadi, Raja Champa ni tadi, dia menyerang satu kawasan. Menyerang. Jadi kawasan ni jadi besar. Empire dia menjadi luas. So bila empire dia luas, dia jadi kerajaan yang kuat dan masyhur. Sebab tu kita kategorikan dia sebagai kerajaan yang masyhur di alam Melayu. Masyhur dulu diukur dari segi empire dia, empire-nya yang luas. Okey, yang pertama sekali dia akan lihat. Empire tu biasanya adalah gabungan kerajaan. So seorang raja ni mungkin kuat dengan bala tentera dia akan menyerang. Kenapa ganggar negara kecil saja? Okey, ganggar negara ini kita highlightkan kerana dia berada di tanah Melayu dan kewujudan ganggar negara ini ada bukti dari segi peninggalan fosil dan sebagainya. Apa beza dinasti dengan empire? Alright. Empire ni dia luas kawasan dia, dia hasil daripada gabungan-gabungan yang lain. Dinasti ni adalah struktur kerajaan, adalah bentuk kerajaan yang dia boleh kata dinasti ni dengan monarki sama, keturunan saja. Tapi monarki ni kepada anak kan. Dinasti ni tak semestinya anak. Dia kalau macam agama Hindu, agama Buddha, mereka ada nama keluarga, betul tak? Contohnya macam Han. Semuanya ada Han Min Hong, contohlah. Han Chu Lian, Han Wong Chu. So contohlah nama kan, dia ada Han. So Han ini, alright, boleh jadi raja untuk orang kata apa, dinasti tersebut. Macam Asoka. Ya, betul. Asoka tu dia dinasti jugalah. Betul. Alright. So itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga adalah Sriwijaya. Kalau kita tengok Sriwijaya wujud pada abad yang ke-7. Alright, kerajaan Sriwijaya. So letakkan nombor dekat sini. Nombor 3. Sini. Dan ni memang dah nombor 3 dah pun. Tapi kita nak highlightkan lah, nak emphasize dia. Nombor 3. Kerajaan Sriwijaya, okey. Lokasinya Lembah Sungai Musi, Sumatera. Alright, dia wujud pada abad yang ke-7. Pusat kerajaan dia Palembang. Ganggar negara sekarang dekat Perak. Okey, dekat Perak. Okey. Pangkalan dekat Perak. Alright, so tengok dekat sini. Kerajaan Sriwijaya ni adalah kerajaan yang amat sinonim dengan negara kita. That's why saya buat star kat sini. Nampak tak, perasan tak? Yang lain tu semua kan? Yang ni saya bubuh star supaya kamu ingat sikit. Kerajaan Sriwijaya ni dia ada kaitan nanti dengan kerajaan kewujudan Kesultanan Melayu kita lah. So kamu pun dah belajar kan dalam tingkatan 2. Alright. Yang keempat adalah kerajaan Angkor. Memang yang ni pun nombor 4 juga. Okay, kita highlightkan sahaja, emphasizekan. Okay, kerajaan Angkor wujud pada abad ke-9 di Lembah Sungai Mekong juga. Okay, pusat kerajaan dia Hariharalaya. Alright. Okay. Kerajaan yang kelima adalah kerajaan Majapahit. Nampak ni? Yang ni kita tukar. Kerajaan Majapahit. Alright. Tapi Kedah tua sebenarnya abad yang kejap. Kalau ikut turutan lah kan. Tapi buku teks letak nombor 6. Tak apalah. Kita ikut saja buku teks. Yang ni yang kelima. Ini berdasarkan kemasyhuran dia mungkin. Yang kemasyhuran dia Kedah tua. Dia letak yang ke-6. Kerajaan Majapahit, Lembah Sungai Birantas, yang ni dekat Jawa.
Alright. So kalau kamu nak tengok lokasi kerajaan alam Melayu kan. Kerajaan alam Melayu. Kalau kita tengok dekat buku teks pun saya rasa nampak juga. Alright. Kalau dekat buku teks, ni dia. Okey. Yang ni kerajaan Funan, selatan Vietnam. Okey, ni Sungai Mekong lah lembah. Sungai Mekong ni panjang tau. Nampak ni. Ni kerajaan Champa dekat utara Vietnam sekarang. Alright. Kemudian lagi kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya kita tahulah dekat Sumatera, dekat Palembang sini, Palembang. Okey, dia punya pusat kerajaan. Kemudian kerajaan Angkor. Di kerajaan Angkor dekat sini. Sorry. Nampak ni. Yang ini Vietnam. Okey, yang ini adalah Cambodia ataupun Kemboja. Okey. Cambodia. Dia sempadan lah sebenarnya sebab dia masih lagi dekat Sungai Mekong ni lah, area Sungai Mekong. So Sungai Mekong ni sekarang ni dekat Kemboja pun dia, dekat Vietnam pun dia, okey. Start daripada Laos pun dia. Laos yang bahagian asal awal-awal dia tu pun ada juga Sungai Mekong. So Sungai Mekong ni panjang lah. Right. Ya, anak Sungai Mekong Thailand pun ada. Betul. Alright. Kemudian kerajaan Kedah Tua. Okay, kalau kita tengok dekat sini. Okay, yang ke-6. Alright. Ni yang ke-6. Alright, kerajaan Kedah Tua, Sungai Mas dan juga Lembah Bujang ataupun Sungai Bujang yang wujud pada abad yang ke-5. Pusat kerajaan dia Sungai Mas dan juga Pangkalan Bujang, dan akhir sekali kerajaan Gangga Negara. Kerajaan Gangga Negara. Alright, yang ke-7. Pantai barat bahagian tengah Melayu abad ke-6 iaitu di Pangkalan. Kalau kita tengok dekat sini buku teks, dekat kat mana sekarang ini? Dekat Perak. Pangkalan Perak. Alright. Ada yang tanya kan dekat mana kan? Dekat Perak. So kalau kerajaan Kedah Tua ni dekat Lembah Bujang. Dekat Lembah Bujang, dekat Sungai Mas. So ada tinggalan-tinggalan yang membuktikan bahawa kerajaan itu wujud di situ. Macam kamu tanya, kenapa Gangga Negara ni kerajaan yang kecil? Kedah Tua juga kerajaan yang kecil, agak kecil jugalah. Alright. Tetapi kenapa dia dikira kerajaan yang masyhur? Okey, kita highlight dua kerajaan ini. Kedah Tua adalah kerajaan yang agak besar juga sebenarnya. Tapi Gangga Negara adalah kerana kerajaan itu di kawasan kita, alright, di Malaysia. That's why kita highlight salah satu sebab. Sebab yang kedua adalah kerana bukti kewujudan kerajaan itu kita telah jumpa. Bukti kerajaan dia, contohnya tinggalan apa nama dia, candi. Alright, yang ditinggalkan membuktikan bahawa kerajaan dekat situ wujud. Dan dengan anuti, dengan kepercayaan dia, okay, dengan kewujudan kerajaan dia bila dan sebagainya. That's why kita highlight kerajaan Gangga Negara. Sekejap, saya nak tengok soalan-soalan. Bangga jadi orang Perak kata. Kan? Tapi kamu tahu tak sebelum ni? Pernah pergi tak dekat mana? Kawasan candi dan sebagainya. Kan, biasa kalau kita jalan-jalan kan kita tak pergi pun dekat situ, betul tak? Kalau kamu tengok dekat buku teks kamu, alright, macam okay, saya tak nak pergi dulu yang in detail, saya just pergi surface sahaja. Okay, untuk kerajaan mana ni tadi? Ini Kedah Tua. Yang ni Kedah Tua. Ini adalah penemuan beberapa buah candi di kawasan Lembah Bujang yang mewujudkan yang menunjukkan kewujudan kerajaan. Yang ni kamu boleh tengok dekat buku teks digital. Alright, yang kamu boleh dapatkan dekat portal Delima. Saya rasa kamu semua tahu. Okay. Ni nampak ni kewujudan candi. So apabila candi ni apa? Tempat orang dulu-dulu melakukan upacara ritual dia lah. Alright. Okay, so adanya candi ni bermaksud adanya kerajaan. Kenapa? Sebab yang mengarahkan pembinaan, yang akan mengadakan upacara ritual, semua tu adalah orang-orang terpenting dalam kerajaan sahaja. Ada tips tak macam mana nak hafal lokasi? Ya, cikgu nak bagi tips yang terakhir sekali. Bagaimana kamu nak ingatkan apa yang penting dalam alam Melayu ni? So, yang pertama sekali, apa yang perlu kamu ingat adalah berkenaan dengan, saya nak kamu buat satu
table. Table contohnya macam ni lah. Kamu create sendiri, buka words kan. Create sendiri, kamu tak payah, kalau kamu tak suka buat dalam komputer pun tak apa. Kamu buat je dalam kertas kosong. Alright. Kamu buat table macam ni. Dia ada yang tanya macam mana nak ingat kan. So ada berapa kerajaan? Ada 7. Okay, ada 7 kerajaan. Saya buat 8. Okay, sebab nak bagi dia punya tajuk. So yang pertama sekali adalah nama kerajaan tersebut. Alright. Kemudian tahun kewujudan. Alright. Kewujudan. Alright. Kemudian pusat. Okay. Pentadbiran. Okay, pentadbiran. Alright. And then yang keempat, pengasas. Sorry. Alright. Sekejap Pusat pentadbiran ini saya letak keempat dulu. Okay. Saya letak yang keempat. Alright. Pengasas dia. Pengasas yang paling penting sekali. Okay. Sorry. Ada 5. Ada 5 benda. Saya insert lagi satu column to the right. Okay. Yang kelima adalah, yang penting juga adalah kemasyhuran dia. Cerita kemasyhuran dia. So kamu letakkan nama kerajaan. Okay, nama kerajaan. So yang pertama sekali start dengan Funan. Kan. Lepas tu kerajaan Champa. Betul tak? Okay. Champa. Lepas tu kerajaan Angkor. Okay. Lah. Satu lagi saya lupa. Tahun kewujudan. Dia letak dekat sini. Selalu saya letak 2 kat sini. Lokasi. Ya. Tahun kewujudan dan lokasi. Sebab tahun saja, abad keberapa saja. Kemudian lokasi letak sekali dekat situ. Lembah Sungai Mekong contohnya. Yang ni lembah Sungai Bujang. Lembah Bujang. Okay. Yang ni apa lagi? Funan, Champa, Angkor. Lagi Sriwijaya. Sriwijaya. Alright. Lagi apa? Kedah Tua. Alright, Kedah Tua. Kejap, nombor 5. Kita pergi nombor 5 dulu. Majapahit dulu. Majapahit dulu. Kemudian barulah Kedah Tua. And then last sekali adalah Gangga Nagara. Nagara. Alright. Nampak? So, ini kerja kamu. Kamu buat table macam ni. Okey, pastikan ada tahun dan tahun kewujudan dan lokasi ataupun tahun pengasasan lah. Pengasasan dengan kewujudan ni sama. Pengasas iaitu raja yang pertama. Kamu boleh tengok nanti 1.3 raja pertama dia siapa? Masukkan je terus. Okey. Kemudian pusat pentadbiran dekat mana? Hari Haralaya contohnya. Pusat pentadbiran Palembang. Masukkan Sriwijaya Palembang. Kemasyhuran ni maksudnya cerita kemasyhuran. Pemimpin yang masyhur dalam kerajaan tersebut. Cerita berkenaan kemasyhuran kerajaan tersebut kamu buat point sahaja. So untuk bab 1 sebenarnya kalau kamu buat table macam ni pun dah cukup. Untuk kerajaan lah. Kalau yang untuk 1.1 berkenaan dengan persamaan alam Melayu ataupun kewujudan alam Melayu. Alright. Kamu buatkan 3 buat juga. Persamaan alam Melayu dari segi buat 3 kolom. Yang pertama geografi, bahasa, budaya. So geografi letaklah apa dia punya cerita berkenaan dengan geografi. Ataupun kalau kamu nak buat mind map tak apa. Kalau macam saya kan, saya mind map ni saya okey je sebenarnya boleh Cuma saya ni tak berapa kreatif. Kalau mind map saya tak cantik, nampak macam lagi serabut. Saya suka buat dalam bentuk table. Untuk kamu ulang kaji dengan pantas. Alright. So siapa nak screenshot boleh screenshot dulu. Alright. So ini yang penting lah. Okay. Untuk bab 1. So sebenarnya dah recap dah bab 1 ni. Tak ada apa pun. Alright. Okay. So saya berhenti dulu setakat ini untuk sejarah. Kejap lagi kita akan sambung. Alright, untuk geografi dalam 1 jam. Okay, kita break dulu setengah jam. Alright. Okay, dan untuk 1.1 macam saya kata 3 benda sahaja kamu lihat dari segi geografi, bahasa dan juga budaya. Untuk 1.2 inilah dia
yang kamu kena tengok dari segi tahun kewujudan dan lokasi pengasas sebuah kerajaan, pengasas dia siapa, pusat pentadbiran dia di mana dan juga kemasyhuran, cerita kemasyhuran berkenaan dengan kerajaan tersebut. Alright. So sekian, terima kasih, jumpa lagi. Terima kasih join kelas saya hari ini. Bye. Assalamualaikum. Bye, jumpa kejap lagi pukul 6. Jangan lupa.